solat Jumaat di masjid-masjid kita. Sementara itu, bagi memastikan masjid-masjid bersedia untuk fasa 2, pelbagai persiapan dan percubaan terus dijalankan. Masjid Umar Kampung Melaka memanfaatkan teknologi canggih agar jemaah dan juga kaki tangan dapat menjaga jarak sosial. Antaranya, ia menggunakan pengimbas suhu badan yang diletakkan di tempat masuk masjid. Ia juga telah memasang kamera di Dewan Solat yang dapat dipantau dari luar. Ini bermakna hanya satu kaki tangan masjid yang diperlukan untuk memantau kemasukan para jemaah ke dalam masjid dan mereka di dalam Dewan Solat. Sejak dibuka minggu lalu, Masjid Umar Kampung Melaka menerima sekitar 40 jemaah setiap hari yang datang untuk menunaikan solat Zuhur dan Asar. Tempat kerja saya pun boleh ada tempat solat untuk saya solat, tapi saya pun datang Pak masjid pasal dah rindu sangat dengan masjid kan. Jadi saya datang sini walaupun seorang. Yang pasti, lebih ramai lagi jemaah dijangka ke masjid pada hari-hari mendatang. Sementara itu, mengulas lebih lanjut mengenai wakaf masyarakat Singapura yang bakal dibentuk, Encik Mas Agus berkata pindaan undang-undang akan dilakukan jika perlu demi memastikan kemampanan wakaf baru itu bagi jangka panjang. Masyarakat Melayu Islam akan turut diajak untuk memberikan pandangan mereka mengenai pentadbiran wakaf baru itu, tambah beliau. Kunjungan beliau ke Masjid Umar Kampung Melaka ini sangat simbolik kerana masjid ini diwakafkan Syed Sharif Omar Al-Junid. Malah hasil daripada wakaf hartanah lain Allahyarham masih disalurkan kepada masjid ini serta Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah. Encik Mas Agus berkata usaha membina dana wakaf sebenarnya memerlukan perancangan teliti dan masyarakat yang juga memiliki harta yang bentuknya tidak sama seperti zaman-zaman yang dulu dan juga keperluan-keperluan yang mungkin wujud pada masa akan datang. Kita mahu supaya apa yang kita buat peraturan untuk waktu ini akan kekal baik untuk zaman-zaman dan generasi akan datang. Jadi kita perlu telitinya dengan baik. Setelah itu juga kita mahu mendapat pandangan masyarakat umum bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam wakaf tersebut. Sekecil-kecil mana pun aset mereka nanti, insya-Allah. Beliau menjangkakan proses mendapatkan maklum balas dan rujukan kepada pakar-pakar pelbagai sektor mungkin mengambil masa lebih kurang setahun dari sekarang. Ini termasuklah pandangan majlis fatwa dan sebagainya tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Ada kemungkinan kita perlu mengorak langkah membuat pemindaan undang-undang kalau ia perlu untuk membolehkan wakaf tersebut terkumpul dan dikendalikan untuk masyarakat tahun depan. Encik Mas Agus menggalakkan anggota masyarakat yang sudah pun mempunyai niat untuk mewakafkan hartanah masing-masing supaya membuat persiapan awal. Program latihan amali bagi beri peluang kepada para pencari kerja menimbal lebih banyak pengalaman. Ikuti juga nanti dana lebih $1 bilion untuk bantu SIA membendung kesan pandemik COVID-19. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Duduk di rumah dan berhibur dengan saluran filem Melayu terkini di Astro Citra hanya di Sintel TV. Dapatkan filem-filem Melayu blockbuster yang terkini dan menarik untuk anda nikmati bila-bila masa secara on demand. Untuk langgani Astro Citra hanya di Sintel TV. Dial 1609 atau layari singtel.com/Citra sekarang. Berkesannya daripada segi kaki saya, usus saya, saya naik motor dulu tak boleh naik. Sebab kaki sakit. Sekarang dah alhamdulillah dah boleh naik dah. Dah jadi rider. Dah jadi awi dah sama lah. Yang belum cuba pada saya, awak cubalah. Jangan cuba satu. Bila habis continue sampai macam saya lah. Saya tak stop. Habis saya continue sampai sekarang. Alhamdulillah.
Fitri kepada saudara serta saudari, setahun ada sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa di rasa pula, apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sana tanpa beli. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Minta maaf, gue sepotong, saya mahu makan kena perut kosong. Selamat Hari Raya. Berita diteruskan dengan laporan saham. Bursa Singapura ditutup tinggi hari ini sejajar dengan prestasi pasaran di Asia. Indeks ST melonjak lebih 45 mata. Mengekalkan modal insan penting bagi para graduan baru yang tidak pasti tentang memulakan kerjaya mereka di tengah-tengah pandemik COVID-19. Menteri Tenaga Manusia Josephine Teo berkata demikian sedang MUM membangunkan program latihan amali bagi memberi peluang kepada para pencari kerja menimba lebih banyak pengalaman. Program latihan amali itu menggalak para graduan untuk menimba pengalaman semasa tempoh ini supaya dapat mengelakkan adanya jurang dalam resume mereka. Pada masa yang sama, program tersebut membantu perniagaan memanfaatkan potensi serta bakat graduan muda. Dan walaupun pandemik ini menekankan peranan pekerja asing dalam ekonomi, Cik Teo berkata persekitaran kos tidak hanya bergantung kepada tenaga kerja asing sahaja. Syarikat penerbangan Singapore Airlines berjaya mendapatkan dana lebih $1 bilion dalam bentuk kemudahan kredit. Ini tambahan kepada $8.8 bilion yang dikumpulkan menerusi tawaran hak pemilikan saham pada Jumaat lalu bagi membantu syarikat itu membendung kesan pandemik COVID-19. SIA mengatakan $900 juta dikumpulkan menerusi pinjaman jangka panjang yang disokong oleh beberapa pesawat Airbus dan Boeing. Ia juga telah mengatur aliran-aliran kredit baru dan pinjaman jangka pendek untuk mendapatkan lebih $500 juta selain daripada lebih $1.7 bilion dari had kredit yang dilanjutkan. Ia juga mengekalkan pilihan untuk mengumpul $6.2 bilion dalam bentuk bond. SIA akan terus meneroka cara-cara baru untuk meningkatkan kecairannya jika perlu dalam masa sangat tidak menentu ini. Dan saudara, dengan laporan itu tadi, maka sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi esok. Salam hormat. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Manja minggu ini menyambut Hari BFF Sedunia. Sembang TMI bersama 3 sekawan, Siti Aisyah, Siti Hajar dan Sri Wayuni. Juga akan dikongsi antara cara untuk upcycle pakaian ranggi lelaki. Dan bersama tetamu Spotlight, sahabat karib Hetty Sarlini dan Yani Bakri. Jangan lupa temu janji anda bersama kami untuk episod terakhir bahagian pertama musim ini dalam Manja. 8:30 malam ini di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Ini keluarga Razif. Mereka very the atas, you all. Satu hari, keluarga Razif terpaksa pindah ke kampung. Encik datang kampung ni ada apa sebenarnya? Ayah saya seorang petani yang tak berapa berjaya dia pelis. Ayah kat mana? What's your name again? Jafar. Jaffer. Kau tahu tak kau tu cakap sendiri? Mereka harus cuba sedaya upaya untuk menjadi kampung people. Mulai